Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Korang dah try dah produk Scarlett? Untuk pengetahuan korang, semua produk Scarlett ni diorang ada masukkan ejen untuk mencerahkan kulit. Contohnya macam diorang masukkan glutathione, diorang masukkan vitamin E, dah tu phyto-whitening, natural vitamin C, dan kata semua ejen-ejen yang untuk mencerahkan kulit diorang ada masukkan dalam produk ni. Sebenarnya bukan untuk mencerahkan kulit je, tapi untuk merawat kulit, mengecikkan pori-pori dan juga melembabkan kulit. Dan of course lah, kalau korang nak kesan yang maksimum, korang kena pakai satu set produk dia dan korang kena istiqomah pakai pagi dan juga malam. So korang yang nak jaga kulit boleh try produk ni dan harganya pun murah je. Jadi untuk dapatkan produk ni korang boleh pergi ke ruang description dekat bawah. Saya ada tinggalkan link Shopee-nya kat bawah. Jadi terima kasih untuk Scarlett sebab dah taja video kali ni. So sekarang jom kita tengok video seram hari ni. Jadi untuk korang yang baru ke channel ni, selamat datang ke channel AA Studio. Dan untuk korang yang dah lama dah subscribe channel ni, terima kasih sebab subscribe. Terima kasih sebab sokong saya daripada belakang. Okay, video case kali ni agak rare juga sebab case dia ni dapat diselesaikan dengan game Warcraft. Mau tak rarenya? Cuma bukanlah dalam game Warcraft tu diprogramkan storyline pembunuhan ni. Tak, bukan macam itu. Tapi kisah pembunuhan yang dia dah lakukan, dia pergi ceritakan dekat orang lain dalam chat di Warcraft. Ya, masa dia tengah main game Warcraft tu, dekat tepi, sebelah tepi kan ada chat boxnya kan. So dia berchatting dekat sana dan diceritakan segala-galanya yang berlaku. So dah sedia? Jom kita mula. Sebelum tu kita kenal dulu siapa mangsa pembunuhan si pelaku ni. Nama wanita ni adalah Kimberly Patricia Proctor, yang mana dia dilahirkan pada 1 Januari 1992. Jadi dia lebih dikenali dengan nama gelaran Kim. Maknya bernama Lucy Proctor yang bekerja sebagai Walmart manager dan ayahnya pula bernama Fred Proctor yang mana dia bekerja sebagai diesel mechanic. Diorang semua tinggal di Lanford City di Kanada. Jadi Kim tadi dia digelar sebagai Baby New Year sebab dia dilahirkan pada 1 Januari dan mak dengan ayah dia biasa panggil dia dengan nama gelaran Kimi. Mak dengan ayah Kim gambarkan Kim ni sebagai seorang yang periang, baik dan juga caring. Kim juga suka sangat dengan haiwan tau. Dia ada pelihara cicak yang besar tu kan, yang macam iguana tapi bukan. Dan dia ada pelihara arnab, tikus dan juga hamster. Tapi banyak-banyak haiwan dia paling sukakan kucing. Cuma saya pelik lah, kenapa dia tak pelihara kucing je? Katanya masa dia kecil dia pernah pergi ke sekolah, lepas tu dia pakai telinga kucing macam tu. Tak tahulah jenis scarf ke jenis macam mana kan, tapi disebabkan dia pakai telinga kucing tu, kawan-kawan dalam kelas dia mengiau dekat dia tau. Yelah, seolah-olah macam menganjing macam tu lah, miau miau kan, macam tu kan. Jadi sepanjang dia membesar tu dia selalu dibuli, dia selalu diejek, dia diremehkan, sampaikan dia ada penyakit ADHD tau. Jadi ADHD dekat sini adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Katanya orang yang ada ADHD ni, dia punya perkembangan otak dan juga aktiviti otak dia tu tak sama macam orang normal biasa. Diorang memang susah sangat untuk tumpukan perhatian kepada satu-satu benda. Maksudnya otak dia ni cepat sangat hilang fokus, cepat alihkan perhatian, dan biasanya orang-orang ni tak duduk diam, cepat nervous dan susah untuk kontrol diri dia. Jadi benda ni akan bagi efek pada diorang masa diorang belajar dekat sekolah, untuk buat aktiviti harian diorang tu, dan juga bila diorang nak berkomunikasi dengan orang lain ataupun nak berkawan dengan orang lain. Jadi Kim punya situasi pada masa tu, dia susah sangat untuk fokus dengan sesuatu. Dan pernah satu hari masa dia pergi ke sekolah, lepas tu dia berjalan dekat lorong sekolah tu kan, nak masuk ke kelas macam tu lah. Dan masa tu ramai sangat pelajar-pelajar lain yang ada dekat sekitar. Padahal pelajar-pelajar tu tak adalah macam hiraukan dia sangat, tapi dia tiba-tiba boleh terkena panic attack tau. Bila mak dengan ayah dia cuba rawat dia, jumpa dengan pakar dan pakar pun bagi ubat semua, dan dia pun ambil lah ubat tu dari masa ke semasa kan. Cuma bila Kim ambil ubat ni, lama kelamaan keadaan dia jadi makin pelik. Katanya jadi macam zombie macam tu. Bukan je tak membantu dia dalam tumpukan perhatian, tapi sebaliknya makin lalok macam tu lah. Suka hati je lah guna perkataan lalok. Betul ke lalok? Jadi pada pendapat parents dia pada masa tu, bagi Kim ubat ni tak membantu
membantu Kim langsung. So masa tu diorang kena fikir satu jalan alternatif yang lain untuk bantu anak dia. Tak boleh nak biar dia macam gitu je kan. Mak dengan ayah dia pun buat keputusan untuk tukar sekolah Kim ni. Ya, masa ni diorang pergi hantar Kim ke sekolah alternatif iaitu Pacific Secondary School. Jadi dekat sekolah ni bolehlah dia dapatkan perhatian khusus macam tu kan. Cuma sekolah ni ditempatkan dengan pelajar-pelajar yang bermacam-macam masalah. Jadi bukan je orang yang betul-betul ada masalah dengan ADHD ke ataupun mungkin penyakit-penyakit yang lain. Tak, maksud berdekat sini adalah pelajar-pelajar yang ada masalah dengan attitude, ada masalah disiplin dan juga pelajar-pelajar yang dibuang sekolah sebelum ni pun diorang akan hantar dekat sekolah ni. Jadi kita boleh bayangkan sekolah tu adalah sekolah yang ditempatkan pelajar-pelajar yang bermasalah. Jadi kebanyakan daripada kawan sekelas Kim ni adalah daripada golongan yang suka cari masalah dan juga suka cari gaduh. Salah seorang kawan sekelas dia bernama Cruz Wellwood. Cruz masa tu pun berumur 16 tahun dan dia tinggal dengan mak dia. Katanya ayah dia pula pada masa tu tengah meringkuk dekat dalam penjara sebab ayah dia dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup lepas dia bunuh seorang anak gadis yang berumur 16 tahun. Jadi masa ayah dia kena tangkap tu, Cruz kecil je lagi. Cuma makin besar, makin kesini, dia mula faham apa yang ayah dia buat dan katanya dia benci dengan ayah dia sebab berperangai macam tu. Jadi Cruz ni awal-awal remaja tu dia mula buat perangai tau. Dia mula isap ganja, dia mula ambil dadah, lepas tu dia mula mencuri duit macam tu kan. Dan kadang-kadang dia ada juga pergi pukul maknya. Ada seorang lagi kawan sekelas Kim yang bermasalah juga. Nama dia adalah Cameron Moffat. Jadi Cameron ni seorang yang tak berapa pandai, lambat sikit dalam belajar dan dia pun ada masalah sama macam Kim, iaitu dia ada penyakit ADHD. Ada laporan yang mengatakan si Cameron ni daripada kecil lagi dia selalu sangat didera. Sebab itulah makin membesar, makin remaja macam tu, membentuk perangai dia jadi makin kasar, suka buat kekerasan sama ada di rumah ataupun dekat sekolah. Dekat sekolah dia selalu sangat kacau pelajar-pelajar yang lain dan dia suka sangat bawa pisau pergi ke sekolah ataupun masuk ke dalam kelas dia. So pisau tu selalu ada dengan dia. Jadi Cruz dan Cameron ni sebenarnya dia dah kenal lama dah. Diorang kenal masa diorang umur dalam 10 ke 11 tahun lagi. Dan diorang jadi kawan rapat tu sebab diorang sama-sama tak sukakan salah seorang cikgu kelas diorang. Rare betul kan cara diorang nak berkawan tu, terjumpa kawan sebab tak sukakan seseorang. Biasanya kalau kita kat sekolah dulu, saya suka matematik, awak suka apa? Saya pun suka matematik. Jomlah kita kawan dua kan. Yelah sama-sama suka, tapi diorang macam terbalik pula. Jadi Cruz dengan Cameron ni boleh kata ngam sangat lah kalau nak jadi kawan baik. Sebab si Cruz dia seorang yang sangat-sangat bijak dan Cameron pula dia sangat-sangat slow. So masuklah kan macam yin and yang, tiba-tiba pula. Jadi diorang kawan ni daripada umur 10 tahun tu sampailah ke sekolah menengah, sampailah belasan tahun. Jadi diorang selalu ambil dadah sama-sama, selalu main game sama-sama. Yalah game Warcraft tu lah. Dan diorang juga akan cari masalah sama-sama. Best friend forever. Dalam tahun 2009, masa tu diorang mula kenal dengan Kim dan Kim pun mula melepak dengan diorang berdua dan Kim start jadi salah seorang geng Cruz. Jadi Cruz ni sendiri dia macam adalah geng-geng dia, member-member rapat yang selalu melepak sesama, selalu bermain game sesama macam tu lah. Dan dalam masa yang sama sebenarnya si Kim ni dia ada boyfriend dia ni namanya Zack. Dan Zack ni pula kebetulan Zack ni pun kawan kepada Cruz juga. Cuma diorang couple tu macam tak lama sangat lah. Tiba-tiba je si Zack tadi minta putus dengan Kim ni. Jadi Kim masa tu memang patah seribu lah kan. Dan Kim dia pun carilah member dia untuk cari ketenangan, untuk luahkan perasaan yang tengah kecewa masa tu kan. Dan kawan-kawan yang dimaksudkan tu adalah Cruz dan juga Cameron. Katanya masa tu Kim dia chat dengan Cameron dan juga Cruz berjam-jam dan dia ceritakan betapa sedihnya dia time tu sebab baru je break up dengan Zack. Dah dengar luahan perasaan daripada si Kim tadi, dah tu Cruz dan juga Cameron tadi bagilah kata-kata semangat dekat Kim, pujuk Kim, hiburkan Kim, tak nak bagi sedih-sedih lagi kan. Cuma tak lama lepas tu Cameron pergi beritahu Kim yang dia ada perasaan dengan Kim. Dia rasa macam tercuit hati ni, lepas tu macam sukalah dengan dia macam tu kan. Dia ada mesej macam ni dekat Kim: tak banyak benda cantik yang aku pernah lihat dalam dunia ni dan kau adalah salah satu daripadanya. Cia cia
Ajar, slow tapi pandai mengayat. Tak cair lagi, tak tahulah si Kim ni. Ya, memang betul, tak cair pun sebenarnya. Kim pada masa tu, dia cuma reply, "Ow, thanks." Sebenarnya, Kim, dia lebih tertarik dengan Cruz, bukan Cameron. Jadi pada masa tu, dia pergi keluar dengan Cruz beberapa kali tau. Tapi last dia mesej Cruz dan dia beritahu yang dia nak putuskan hubungan diorang. Cuma tak pasti sama ada diorang bercinta ataupun tak. Mungkin macam saling mengenali, baru-baru saling mengenali macam tu. Datuk Kim tadi putuskan untuk tak nak sambung lagi diorang punya mungkin hubungan cinta yang akan berlaku lepas ni, macam tu lah. Cuma Cruz, dia tak terima semua tu. Dia tak terima diri dia diperlakukan macam tu. Maksudnya ditinggalkan kan. Dalam masa yang sama, si Cruz dengan Cameron ni, diorang dah berjinak-jinak dalam sesuatu yang sangat tak tahu nak cakap apa, menjengkelkan ke, menggerunkan ke, ataupun mengapa benda ni. Tapi benda tu sangat-sangat disturbing. Benda yang tak patut remaja belasan tahun terjebak dalam dunia tu. Jadi masa tu, diorang mula buat eksperimen sendiri. Eksperimen apa tahu? Eksperimen minum darah. Dan juga eksperimen mencuba ataupun mungkin minum juga cecair-cecair badan yang lain. Tak tahulah saya apa yang dia maksudkan, tapi ya itulah. Okey, kat rumah pun perangai diorang ni makin melampau tau. Makin agresif. Dah tu diorang mula berfantasi songsang. Dalam pada masa yang sama, diorang banyak tonton filem-filem sadistik. Sambil-sambil diorang bincangkan tentang fantasi hitam diorang tu, dark fantasy diorang tu. Okey, untuk bagi korang faham, yang mungkin ada antara korang macam, apa yang melalut ni? Sebenarnya saya tak nak lah bagi gambaran yang terperinci dekat sini. Cuma apa yang saya bercakap, untuk gambaran korang semua, diorang berdua mula berfantasi untuk melakukan penderaan kepada wanita dan juga untuk melakukan penderaan seksual kepada wanita. Jadi kita fahamlah dekat situ kan macam mana tu, wallahualam. Ada satu hari, Kim dia berchatting dengan Cameron dan juga Cruz dalam masa yang sama, tapi dialog box dia tu berlainan. Faham kan siapa je yang tak buat macam itu kan? Jadi sekejap dia balas yang Cameron punya mesej, sekejap dia balas yang Cruz punya mesej. Macam itulah. Dah tu, Cruz ajak Kim untuk datang ke rumah dia. Katanya ada sesuatu yang sangat penting dia nak bagi tahu Kim. Katanya hal tentang kenapa si Zack ni nak putus dengan Kim. Kononnya dia tahulah rahsia si Zack ni macam tu kan. Jadi masa tu, Kim minta Cruz untuk call dia dan dia orang bergayut selama berjam-jam. Ataupun bercakap telefon lah, bergayut kan. Kan bahasa kita kan bergayut macam tu je kan. Jadi kita kena faham lah kenapa adik-adik kita yang masih lagi remaja, muda remaja tu kan bergayut berjam-jam. Kita kena faham tu. Okey, masa Cruz dia tengah bercakap dengan telefon dengan si Kim ni kan, dalam masa yang sama dia pergi call Cameron dan dia bagi Cameron dengar apa yang dia orang tengah borakkan. Apa yang si Cruz dengan Kim ni tengah borakkan, Cameron tu dengar tau. Dan dalam masa yang sama dia boleh pergi berchatting dengan Cameron. Dia rancang untuk buat sesuatu dengan Kim. Ya, sesuatu yang dia orang selalu tonton dalam video tu, dalam video sadistik tadi kan. Dan sekarang dia nak jadikan apa yang dia tonton dalam video tu jadi kenyataan. Dan mangsanya adalah Kim. Dalam mesej tu, dia ada tulis macam ni dekat Cameron. Aku nak robek cincin yang ada dekat hidung dia tu dan aku nak bakar. Dan aku nak bakar daging dia. Cameron pula balas, kenapa kita tak biar je dia hidup? Dah tu kita ikat dia, jadikan tahanan macam itulah kan. Dan Cruz setuju. Cruz cakap, okey, tapi kita kena buat dia khayal dulu. Jadi masa tu, dalam masa yang sama dia bercakap dengan Kim tadi, masa tu jugalah dia orang bincang macam-macam cara untuk handle si Kim ni. Pada hari yang sama sebenarnya si Kim ni dapat tahu yang dia layak untuk graduate high school. So dia pun happy lah kan, dan dia pun dah plan dah. Lepas ni dia nak jadi volunteer dekat local wild animal center ataupun dia orang kenal sebagai Wild Art. Okey, pada 18 Mac 2010, pagi-pagi lagi Mak Kim siap-siap nak pergi kerja macam biasalah. Dia pergi ke bilik anaknya, lepas tu dia kiss anak dia, si Kim ni lah, dan dia cakap I love you. Macam hari-hari kebiasaannya, cuma katanya dia tak sangka itu adalah ciuman terakhir selamat tinggal untuk anak dia, Kimberly. Kim pula kebetulan dia tak ada kelas pagi tu, jadi dia pun bermalas-malasan sambung tidur balik. Dan sebenarnya dia dah plan dah, tengah hari nanti dia nak kena jaga anak orang. Dia buat part time babysitter macam tu lah. Dan lepas jaga baby tadi, dia plan untuk balik ke rumah, lepas tu sambung jahit baju graduation dia. Jadi sebab Cruz dah ajak dia untuk jumpa sebelum tu kan, so dia ubah balik rancangan dia tu. Sebelum dia jaga baby, dia plan untuk pergi jumpa Cruz dan juga Cameron dulu.
2010. Dah tu dia pergi ke stesen bas dan jumpa dengan diorang berdua. Dan masa tu diorang bertiga lah kan. Diorang lepak-lepak kejap. Dah tu Cruz ni ajak untuk pergi ke rumah dia. So dia pun pergilah ke rumah Cruz. Mula-mula tu semuanya nampak normal je. Dan Kim pun tak syak langsung kata kawan-kawan dia ni nak aniaya dia lepas ni. Jadi sebelum-sebelum ni sebenarnya Cruz dah plan awal-awal dah dengan Cameron. Dia dah bincang dah. Katanya kalau aku dah ready untuk serang si Kim ni, aku akan cakap macam ni. Aku rasa aku nak pergi buat KD. Itu maksudnya aku nak serang si Kim lah tu. Jadi KD tu orang Kanada ni bagi singkatan untuk nama Kraft Mac and Cheese. Jadi bila dah masuk ke dalam rumah tadi, Cruz cakap je perkataan tu, terus mereka berdua terkam ke arah Kim. Diorang serang Kim, diorang pukul Kim sampai jatuh. Dah tu diorang masukkan stocking ke dalam mulut Kim dan diorang tampal mulut Kim ni dengan duct tape. Dah tu mereka ikat tangan dan juga kaki Kim tadi. Masa itulah diorang bantai Kim, diorang perkosa Kim dan diorang siksa Kim berjam-jam. Dan tak lama lepas tu Kim meninggal sebab sesak nafas. Cuma walaupun Kim dah meninggal masa tu, dua orang penyangak ni tak nak lepaskan Kim tahu. Tak tahulah apa yang dendamnya sangat dengan si Kim ni. Diorang tetap dengan plan diorang untuk potong mayat Kim. Dan masa itulah diorang potong-potong mayat Kim tadi jadi cebisan-cebisan kecil. Lepas dah potong tu, diorang boleh simpan mayat Kim yang dah dipotong dekat dalam freezer. Jadi masa diorang buat kejahatan ni semua, sempat lagi tahu si Cruz ni, dia pergi mesej si Kim. Kononnya macam buat alibi lah yang dia tak tahu kat mana Kim kan. Dia pergi mesej si Kim. Kononnya tanya, dah siap ke belum mengasuh kan? Kata nak jumpa, macam tu lah lebih kurang. Sempat lagi dia terfikir. Kan saya cakap si Cruz ni dia bijak, Cameron ni macam slow sikit. Petang tu juga pada hari yang sama tau, si Cameron dia boleh pergi mesej ex-girlfriend dia dan dia ajak ex-girlfriend dia tu curi-curi keluar, datang ke rumah Cruz, jumpa dengan dia. Nasib baiklah pada masa tu ex-girlfriend dia tu tak nak keluar, tak nak jumpa dengan si Cameron ni. Kalau tak rasanya dia pun mungkin jadi mangsa juga. Esoknya tu Cruz dan juga Cameron ni pergi ambil mayat Kim yang dah dipotong-potong dalam freezer tadi dan diorang pergi masukkan mayat tu ke dalam beg hoki. Dah tu diorang naik bas pergi ke arah Galloping Goose Trail. Dah sampai dekat sana, diorang bawa beg tadi masuk ke dalam hutan dan dekat hutan tu sebenarnya ada satu jambatan yang agak besar jugalah. Dan dekat bawah jambatan tu sebenarnya dah jadi pot untuk diorang ni isap ganja. Jadi dekat bawah jambatan tu lah dia pergi bakar cebisan-cebisan mayat Kim. Lepas dah settle semua, diorang berdua balik ke rumah dan buat kerja-kerja harian macam biasa, macam tak ada apa-apa pun yang berlaku. Cruz dia habiskan masa dia dengan girlfriend dia pada masa tu. Ya, dia ada girlfriend tau. Agaknya Kim tak jadi nak couple dengan dia ataupun tak jadi nak berhubungan cinta ataupun lebih-lebih dengan dia tu sebab Kim tahu yang Cruz dah ada orang lain kan. Okey, Cameron pula dia pergi temankan mak dia dan juga nenek dia seolah-olah sebelum ni tak ada apa-apa pun yang berlaku. Dan petang tu diorang pergi beli video game yang baru untuk Cameron. Memang nothing happen betul lah. Memang diorang tak rasa pun apa yang diorang buat tu salah dan diorang sendiri tak ada rasa bersalah. Dalam masa yang sama, mak dengan ayah Kim ni sibuk mencari Kim. Kat manalah Kim ada sekarang ni kan. Diorang call pun tak dapat. Tambah pula mak dengan ayah Kim ni kenal sangat dengan anak dia. Anak dia tak pernah buat perangai macam ni. Kim memang jenis yang tak suka nak tidur merata, tidur rumah orang macam tu. Dia tak suka. Kalau pergi melepak dekat mana sekalipun, bila malam je dia akan balik dan tidur dekat rumah. Jadi mak dengan ayah Kim ni terus pergi report polis dan pada masa tu polis terus pergi cari dekat mana Kim berada. Lebih kurang dalam pukul 7 malam macam tu, ada sekumpulan budak-budak muda ni melepak dekat bawah jambatan. Jambatan yang mana diorang pergi bakar cebisan mayat Kim tadi kan. Jadi masa budak-budak tadi tengah melepak, tiba-tiba je diorang perasan macam ada cebisan mayat manusia yang dah dibakar dan mayatnya pula dah hangus rentung sampaikan susah untuk dicam siapa mangsa ni. Bila diorang bawa ke pihak forensik sahkan yang itu adalah mayat Kimberly. Jadi pada masa tu lebih daripada 40 orang penyiasat turun padang dan siasat kes ni. Dan masa tu diorang mula cari gali maklumat, cari clue-clue yang mungkin boleh bantu kes ni. Cuma pada masa tu diorang memang tak tahu langsung, tak ada clue langsung dan tak dapat nak kenal pasti siapa pelaku kes ni. Sebab Kim dia seorang gadis yang normal, tak ada musuh sekalipun. Jadi siapa
siapa je yang nak buat sesuatu yang tak berperi kemanusiaan langsung tu. Pada masa yang sama, ahli keluarga dan juga kawan-kawan Kim ni, diorang ada buka satu Facebook page untuk memperingati kematian Kim. Yang mana Facebook page tu sebenarnya pihak penyiasat ni sendiri selalu pantau. Kok lah pelaku ni ada mengomen dekat situ kan. Jadi kawan-kawan dan juga orang-orang yang kenal dengan Kim ni mula buat teori sendiri. Ialah teori-teori yang mungkin berlaku, teori-teori yang kemungkinan siapa je yang bertanggungjawab dalam kes ni. Dan Cruz, dia seboleh-bolehnya jaga percakapan dia tau. Ialah tak nak terkantoi dengan apa yang dia dah buat kan. Cuma dalam masa yang sama, dia perlukan seseorang untuk luahkan perasaan dia. Jadi pada 23 Mac, 5 hari je selepas kejadian tu berlaku, Cruz dia pergi beritahu teman wanita dia, yang mana masa tu dia tengah main game Warcraft sama-sama. So dia chatting dekat dialog box tu lah. Dia cakap apa? Dia cakap, sebenarnya aku ada benda penting yang nak bagi tahu kau ni. Dan ya, dia boleh bagi tahu hal ni, segala-galanya apa yang berlaku dekat girlfriend dia dalam chatting dialog box The World of Warcraft. Pada masa tu, diorang fikir bila diorang delete je chatting-chatting diorang tu, dan benda tu akan hilang selama-lamanya. Dan diorang memang tak terfikir langsung kata chat yang ada dekat game ni sebenarnya dimonitor. So Cruz pada masa tu dia memang fikir yang dia selamat kalau dia bercerita dekat game sana. Masa dia buat pengakuan tu, dia ceritakan segala-galanya yang berlaku. Dia siap bagi link lagi tentang berita kehilangan Kim. Kononnya kok lah girlfriend dia ni tak percaya yang dia yang buat kerja tu. Jadi dia pergi bagi link kehilangan Kim tadi. Ni buktinya ada gadis hilang ni, aku yang bunuh dia, macam tu kan. Girlfriend dia yang dengar tentang berita tu of course lah terkejut kan. Cuma girlfriend dia cakap, apa pun yang berlaku, I sentiasa ada dengan you. Tak tahulah apa yang budak-budak ni fikir kan. Tapi si Cameron, dia pun sama-sama join chatting room tu semata-mata untuk double confirm apa yang Cruz ni cakap adalah benar. Seriously tak tahulah apa dia orang fikir. Jadi bila girlfriend si Cruz ni tanya, korang tak rasa bersalah ke dengan mak dengan ayah si Kim ni? Dan dia orang cakap apa? Tak, aku tak rasa bersalah pun. Dan lepas kejadian tu, Cruz dan juga Cameron ni, dia pergi ke sekolah macam biasa. Macam yelah, tak ada apa-apa yang berlaku pun. Cuma dia selalu tunjukkan perangai-perangai yang pelik tau. Perangai pelik yang macam mana dia tak boleh nak dengar orang bercerita tentang Kim. Ya, ada satu hari dia terdengar kawan-kawannya Kim ni bercakap tentang Kim, dan katanya dia orang rindu sangat dengan Kim ni. Dan Cruz dia boleh pergi naik angin dekat situ. Dia berdiri tiba-tiba dan dia mula menjerit. Dia cakap apa? Dia cakap, aku suka je dia mati, aku benci dia. Dalam masa yang sama, dalam masa proses siasatan tu berlaku, Cameron dan Cruz ni selalu berhubung, selalu bercakap, berbincang tentang update terkini dengan kes kematian Kim ni. Masa tu diorang fikir diorang dah selamat dah, sebab daripada siasatan pun tak ada langsung clue yang mengarahkan kepada diorang. Dalam salah satu chatting diorang tu, Cameron dia boleh cakap macam ni dengan Cruz, dah jenayah pertama diorang ni macam selamat kan, dan diorang boleh selamat tak adalah susah sangat pun. So kita bolehlah buat macam ni lagi. Boleh dia pergi plan untuk bunuh orang lain lagi tau. Yelah, sebab yang kes pertama ni diorang rasa macam diorang dah tak ada kaitan dah dengan kes ni. Diorang dah terselamat dah daripada dituduh membunuh. Tak lama lepas tu, pihak polis dapat kumpulkan bertimbun-timbun bukti aktiviti online yang diorang tu bermesej tadi. Katanya kalau nak total semua, lebih daripada 1.4 bilion page. Punyalah banyak diorang punya boraknya tu kan. Jadi daripada online message ni lah, pihak polis dapat tahu yang Cameron dengan Cruz ni lah pelakunya. Dan tak lama lepas tu, Cameron dengan Cruz ni ditangkap dan didakwa dengan first degree homicide dan indignity of human remain, ataupun tidak menghormati mangsa ataupun menghina mayat mangsa. Okey, lepas dah kena tangkap tadi, si Cameron dia seolah-olah macam melengahkan pasukan penyiasat ni tau. Katanya dia tak ready lagi nak ceritakan apa sebenarnya yang berlaku. Cuma tak lama lepas tu dia mengaku yang dia dah buat semua tu dengan Kim, tapi dia cakap dia buat semua tu sebab Cruz yang arahkan dia. Masa diorang berdua dibawa ke mahkamah untuk dengar perbicaraan pertama diorang, ada perbualan sebenarnya yang dirakam antara Cruz dan juga Cameron. They were really trying to stroke my ego, tell me how smart they think I am, and
oh, you're so good at manipulating and things like that. Jadi Cruz, dia seolah-olah macam mempersendakan pegawai penyiasat ni buat kerja. Tak lama lepas tu, diorang berdua mengaku bersalah, dan walaupun diorang masih lagi remaja masa diorang melakukan kejahatan tu, tapi diorang didakwa sebagai orang dewasa. Yelah, dengan kejahatan yang macam begitu sadisnya, elok sangatlah kalau dia didakwa sebagai orang dewasa kan. So, di Kanada sebenarnya tak ada hukuman mati. Jadi, diorang dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa parol selama 10 tahun. So, ini adalah hukuman yang paling maksimum yang boleh dijatuhkan pada diorang sebab diorang masih lagi di bawah umur. Dah tu pada bulan Mei 2020, hari tu Cruz dia ada apply untuk parol. Cuma nasib baik jugalah permintaan dia tu ditolak oleh hakim sebab katanya diorang ni berbahaya untuk masyarakat. Yelah, kalau sampai sekarang ni pun diorang masih lagi tak rasa menyesal dengan apa yang diorang dah buat hari tu. So, kemungkinan besar diorang akan buat lagi benda yang sama pada orang lain pula. Jadi Psychiatry ada mendiagnosis kedua-dua mereka sebagai psikopat, dan diorang ni menunjukkan yang diorang tak akan berubah sampai bila-bila. Jadi Cruz tadi, dia perlu tunggu 5 tahun lagi untuk mohon parol sekali lagi. Kau dapatlah, tapi rasanya tak kot kalau dia masih lagi ada pada tahap yang sama kan. Yelah, tak tunjukkan rasa penyesalan langsung, dan hakim yang arif lagi bijaksana tak mungkinlah dia nak lepas-lepas macam itu je. Jadi family Kim sebenarnya dia tak puas hati sangat dengan hukuman ni. Certain degree of closure, but these animals aren't rehabilitatable. They deserve to die a long, slow, horrific, painful death. Dan diorang lebih salahkan mak dan juga ayah kedua budak lelaki ni. Katanya mak dengan ayah budak-budak ni gagal melakukan tugas diorang sebagai ibu bapa. To see what these two have been like and to totally ignore it, well, you know, as a parent, you fail. Ya, mak ayah dia cakap you are fail. Tapi itulah, kita tak boleh nak judge juga kan, sebab kita tak tahu apa situasi apa yang mak dengan ayah kedua budak lelaki ni perlu lalui. Jadi untuk kes kali ni, korang rasa siapa yang bersalah? Patut ke kita nak salahkan mak dengan ayah kedua-dua budak lelaki ni? Mungkin korang ada pendapat korang sendiri, jadi bolehlah komen dekat bawah dan kita share pendapat sama-sama, okay? Okay, saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ni. Maaf kalau ada yang kurang daripada saya, dan maaf juga kalau saya ada menyentuh sensitivity setengah individu. So macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan tombol like, komen, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.